نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن الأصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة بلساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, tamu-tamu sekali, syukur Allah Ta'ala himpunkan kita, tak jadi maghrib, jadi lepas asar. Okey lah, yang penting kelas tu ada kan. Lepas ni ada Imam Nasai, si ulama hadis akan main pula. Hari ni kita ambil kelas ni, kelas pengajian mustalah hadis yang berkena sabak. Ustaz kena buat drama, lakonan, syuting untuk berfaham kan. Dan kita sampai di muka surat mana last? Muka surat 33. Oi, tak apalah. 33 maksud jenis-jenis gharib nisbi tu. Yang tu ke? Ha? Betul ke? Betul kan? Jenis gharib nisbi. Okey, baik. Tak apa, hari ni kita bagi habis ni. Sebelum kita masuk Ahad. Masa tak banyak untuk kita. Kita dah ambil hadis gharib. Hadis gharib ni kita tahu diriwayatkan oleh seorang saja kan? Sama ada sahabat ataupun tabi'in. Jangan ambil semua guding, kita nak turun susah ni. Maksud daripada sama ada sahabat, tabi'in atau tabi'in. Itu kita dah ambil dah. Hadis gharib ni memang sikit sangat-sangat. Walaupun sikit, dia kuat. Dia kuat. Dan kita dah sembang macam mana gharib, kedudukan gharib kan. Kita sembang dengan lakonan, drama, menari, semua kita cerita dah. Hari ni yang kelima, ilmu-ilmu macam kita buat pengajian kelas kitab macam adik-adik macam ni, memang dia kena tumpu. Macam kelas-kelas yang lain sekadar mendengar apa semua tak apa, dia sinambungan je. Tapi ni semua bentuk talaqi tau. Talaqi menunjukkan kita menghadap dengan guru, kita faham fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4. Kalau kita terlepas ni semua, kita main-main sambung, kira kita main fashion nganga, jadi berkat je. Tu ya. Kena. Jadi semua ilmu taf, ilmu yang betul-betul kita nak kenal dia. Apa ni hadis-hadis ni semua ni. Zaman-zaman sekarang ni mengaji cara taf tu kena. Supaya kita ada sikit ujar, sikit kenalan, sikit faham, kenal tu kena ada. Jenis-jenis dia kata macam-macam hadis ni. Gharib ni nisbi. Apa dia gharib nisbi ni? Dia kata terdapat berbagai jenis gharib ataupun kesendirian. Maksudnya bersendiri yang memungkinkannya termasuk hadis gharib nisbi, bukan gharib mutlak, kerana dinisbahkan kepada sesuatu tertentu. Antara lain, dia nak beritahu apa dia gharib nisbi. Gharib nisbi ni bukan gharib mutlak. Dan kita dah ambil dah benda tu. Yang pertama dia kata gharib ni nisbi kepada rawi. Dia kata kita siqah, rawi yang betul-betul kita percaya. Kita nak bincang yang pertama, dia kata nak tahu tentang gharib, seorang tu riwayatkan hadis dengan syarat dia tu sendiri orang siqah. Macam hadis innamal amal binniyat, kita ambil dia gharib. Dia gharib dan orang yang riwayat hadis tu sahabat Nabi, nama dia siapa dia? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang meriwayatkan hadis tu. Bila sebut Sayyidina Umar yang riwayat hadis tu, kita nak tahu siapa dia Umar. Kalau Umar orang yang boleh dipercayai, orang yang memang kita siqah, kita percaya, baru kita start nak bincang tentang dia. Tapi orang yang gharib, dia seorang riwayatkan hadis, dia pelik macam nama Idris. Gharib. Idris ni dia gharib. Dia seorang riwayat hadis mengatakan doa wuduk Nabi
Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dia seorang riwayat. Dan dia kata dia jumpa dengan Umar. Umar tak pernah jumpa, kan kita bincang dulu. Dia gharib. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Gharib. Yang main daripada Abu Idris. Dia tak biasa jumpa Nabi, tapi dia jumpa sahabat. Masalahnya ulama cari dia ni siqah tak siqah, okey tak okey. Kalau dia tak okey, tak mau bincang langsung tentang dia. Dan jangan kita nisbahkan hadis tu mai kat dia. Nisbi maksudnya berdiri dia, jangan. Maka dia kata perbincangan hadis gharib nisbi ni, pertama sekali mesti kita tahu orang tu siqah tak siqah, boleh percaya tak boleh percaya, okey tak okey orang ni. Maka kita nak tahu hadis gharib nisbi, pertama sekali tuan kita ni kata apa? Kena tahu peribadi orang tu, boleh percaya tak boleh percaya. Baru kita kata hadis ni gharib nisbi yang sahih. Ada hadis gharib nisbi yang tak sahih, maka yang tu tak mau kita ambil. Tak mau kita ambil. Macam doa wudu. Doa wudu yang Nabi cerita dekat Umar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Takat tu saja Bukhari Muslim buat mai. Takat tu saja. Maka Umar dinisbahkan kepada diri Sayyidina Umar. Kita boleh ambil hadis tu, hadis gharib disebahkan kepada dia. Dan kita boleh ambil pada Umar sebab dia orang yang siqah. Tapi satu lagi doa wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tu mai daripada Abu Idris. Dan dia kita ragu pasal dia kata dia jumpa dengan Umar. Umar tak pernah jumpa dia. Dia kata dia jumpa Umar. Umar tak pernah jumpa dia, tak kenal pun dia. Maka kita kata walaupun hadis tu gharib nisbi pada diri dia, tak boleh kita dipercayai. Kan? Kena tulis sikit nota hamba. Buatlah macam mana pun, fahamlah apa. Okey? Satu, seperti pernyataan mereka tidak diriwayatkan oleh seorang pun rawi siqah kecuali si fulan. Menunjukkan hadis yang pertama sekali, hadis gharib ni kita tahu tak ada siapa-siapa pun yang meriwayatkan hadis melainkan dia. Walaupun dia orang yang boleh dipercayai, baru kita namakan dia tu hadis gharib nisbi. Faham Tok Guru? Yang kedua B. Faham macam mana tak apa? Faham sudah. Kan. Kelas kita senang je. Nak bagi faham angguk, mungkin dia sambung. Kan? Yang kedua, gharib nisbi bila letak kerana diriwayatkan oleh rawi tertentu, dari rawi tertentu. Seperti pernyataan mereka dikata diriwayatkan secara menyendiri oleh fulan daripada fulan. Yang kedua pula kita tengok daripada dia seorang, walaupun Umar seorang, yang sambung tukang dengar daripada Umar tu mesti siqah. Yang sambung pada Umar tu macam hadis wudu, macam innamal a'mal biniyat. Itu niat ni Umar. Nampak ada Umar tadi pagi kita baca berkenaan dengan zakat yang menentukan nisbah berapa peratus kena buat keluar zakat, itu Umar. Dia seorang. Tadi pagi punya bab zakat kan, dia seorang. Tapi diambil oleh bapa fulan ambil. Kami ambil pada Umar. Orang yang ambil ni pula orang nombor dua ni, Umar pertama, nombor dua ni mesti siqah macam dia juga. Sanad tu cantik. Walaupun dia seorang, tapi orang yang dengar daripada dia kata okey. Dia orang yang okey, orang dengar pun okey. Maka jadilah satu hadis gharib nisbi yang betul. Faham ke oi? Badah. Ustaz nampak banyak muka baru petang ni. Yang kita nak mengaji punya banyak, orang tak tahu apa faham nisbi, tak apalah, bangun sudah. Apa ingat nisbi sudah. Kan hari sore nisbi kan. Kan. Oh, kuliah petang bagus nah Ustaz Alin nak buat. Pengaruh Ustaz Alin dahsyatlah, ya Allah. Mufti bukan senang tau. Mufti yang tak bertauliah ni lebih baik daripada mufti yang bertauliah. Maka mufti yang bertauliah dia tak libat tindakan dia pasal dia terikat dengan sesuatu. Tapi mufti yang tidak bertauliah dengan Ustaz Alin, dia bebas. Dia nak mai kuliah ke, dia tak mai ke, hangpa buat macam mana pun kelas. Kalau aku tak mau juga. Orang jemput lah macam mana dia. Kadang resmi tak seresmi, kita tak resmi, orang duk ketak lutut ni, semua dah sedia dah. Aku tak mau mai, aku nak apa?
Masa dia tak resmi, mufti yang tak resmi tak dapat tauliah macam ni senang. Kalau mufti tauliah macam ni, sudah tentu orang lucut jawatan dia. Mana boleh program resmi yang tak main. Jadi nak jemput ustaz dia program resmi kena pikat banyak kan dia kempen. Mesti pun diriwayatkan daripada arah lain dia kata selain dia. Faham kan ni? Senang. Apa buat, walaupun B ni ayat dia panjang-panjang, hamba cuba buat ringkas saja. Dia seorang, tapi yang tukang dengar bagi nombor 2 tu, nombor 3 tu semua tu jalan cerita tu orang tu okey. Siqah, maksud siqah ni orang boleh percayai. Pasal nak mai riwayat hadis gharib ni bukan senang. Bukan senang daripada banyak daripada Umar ni dia memang gharib. Dia jadi gharib, okey? Baik. Itu yang ketiga. Gharib dia kata pada penduduk negeri tertentu. Ni dia cakap habis, dia cakap pertama gharib nisbi, kedua gharib nisbi, sekarang dia main pula pada negeri pula. Negeri di Pulau Pinang ni ada seorang saja bercakap. Nak tengok dia seorang tu macam nak boleh percaya tak boleh percaya. Walaupun dia duduk ceramah, dia seorang ceramah. Dan dalil tu boleh tak boleh kita ambil pada dia. Negeri tu, negeri Pulau Pinang saya seorang cakap. Mufti tu. Kan? Mufti apa nama? Dia Syafi'i saya cakap. Sedangkan orang lain semua muftinya berlambak. Pasal tu kita kena bangga di Malaysia. Satu Malaysia ni mufti yang ramai. Saudi sebesar-besar Saudi satu, sebesar-besar Kuwait satu, sebesar Bahrain satu. Dunia mana pun kita tengok mufti satu. Tapi meta Malaysia punya bertabuk punya banyak. Belah mufti daripada itu pun tak 14 itu pun tak faham lagi. Tak termasuk lagi dengan mufti yang tak tahu lihat lagi. Ada. Ya Allah akbar kabira. Ini kelebihan bumi kita kena rasa bangga. Lagi banyak mufti lagi bergaduh sampai tak tentu halal jadi. Kan? Gharib nisbi dia kata pada penduduk negeri tertentu atau penghuni tertentu, seperti pernyataan mereka diriwayatkan secara menyendiri daripada penduduk Mekah atau penduduk Syam. Yang kedua nisbi ni, yang ketiga ni, yang pertama kita tahu dia seorang tapi dengan syarat mesti dia ni orang boleh dipercayai. Yang kedua dia ni okey, orang yang ambil dengan dia pun bersama-sama sanad pun okey. Nak jadi gharib nisbi ni. Yang ketiga, kadang-kadang ni satu negeri, satu kawasan macam Pulau Pinang, dia sendiri yang mengeluarkan apa nama fatwa tu. Dia sendiri mengeluarkan fatwa. Fatwa apa? Contohlah. Ini tak pelik. Ceritalah. Kalau kita semayang pada hari Jumaat, nanti hari raya Aidil Adha, saat ni Jumaat nak semayang tak semayang tak apa. Katalah. Dia seorang keluar. Sedangkan semua mufti kita kena semayang Jumaat wajib belau tahan. Siapa kata yang mana wajib? Antara sunat dengan ibadat. Seorang mufti kata bertemu dengan 2 kali, tak boleh satu hari 2 khutbah. Bila kita dah dapat dah yang tu khutbah yang pertama, maka tidak ada khutbah yang kedua. Kita boleh semayang Zuhur. Maka Zuhur katalah seorang mufti saja keluar tu. Mufti yang lain semua jenis kelompok. Kita kena semayang Jumaat juga. Maka bila dia keluar daripada Pulau Pinang macam tu, daripada Pulau Pinang dia seorang saja, seorang satu negeri, dia mengeluarkan macam tu. Dan kita nak tengok adakah pada sifat dia pertama dia siqah ada. Kembali balik pada 1 dan 2. Pertama diri dia siqah ada. Yang kedua, orang yang ambil dengan dia, orang dengar dia siqah tak siqah, barulah jadi fatwa negeri, fatwa kawasan laku. Okey, terutamanya penduduk Mekah, dia kata Mekah dan Syam. Sebenarnya Mekah ada ulama tertentu, Syam ada ulama tertentu. Tapi yang mengeluarkan fatwa di Syam tu mesti dia siqah. Maksudnya orang percaya pribadi dia di mulut lidah dia dengan Quran. Dia tepat janji, waktu sampai elok. Contoh kan mufti nak jadi bukan senang pada dengan kita tengok dengan puasa dia, dengan beradab dia, semua nilai-nilai tu ada kat dia, baru kita ambil. Kalau ke semua sikit bertabuk kan dia, walaupun dia seorang, tak boleh jadi apa nama, kita kata hadis tu gharib daripada dia, batal secara automatik. Kita kena ambil pendapat jumhur balik. Yang dia seorang walaupun betul tak boleh ambil, pasal sifat dia tu saqat, hilang. Nampak tak? Bukan senang nak jadi hadis apa nama gharib.
Nak tengok betul-betul dia tu macam mana, siapa dia. Sikit tersangkut macam Abdul Idris Rashid, sangkut habis. Dia paling alim sangat-sangat, pasal sikit buang. Pada pasal tu ulama Madinah orang ambil pendapat dia, walaupun pendapat dia pendapat yang gharib. Dia seorang mulakan fatwa, contohnya baru ni kita bincang apa nama, bagi dia puasa 6 tak ada puasa Ramadan cukup, ada puasa 6 tak ada, puasa 6 tak ada, dia kata tak ada mana puasa 6. Aku tak pernah tengok orang atas, tok guru aku, orang yang alim duduk di Madinah ada puasa 6 tak ada. Itu pendapat dia. Walaupun pendapat orang lain semua ada, walaupun pendapat dia gharib seorang, tengok dia, kepercayaan dia, diri dia, warak dia, malam dia, sembang dia, semua tu ulama kata dia selalu siqah. Dan orang yang ambil pun siqah, maka fatwa dia diguna pakai. Walaupun dia berbeza dengan orang lain. Faham tak? Faham? Kita boleh ambil tak? Boleh ambil pendapat dia, tapi jangan terlalu ta'assub. Ambil pendapat dia, tolak pendapat orang lain. Pendapat imam yang lain, semua ulama hadis tak setuju dengan dia. Ulama Syam tak setuju, ulama Mekah tak setuju. Nampak tak? Pasal dia berpegang dengan fatwa keliling dia. Pasal orang tak puasa, aku pun tak puasa. Macam tu ke? Nampak tak? Sedangkan ulama-ulama lain istimbat, kata ya wujud. Nabi kata kesempurnaan macam setahun tu kena puasa 6, nampak tak? Itu perbahasan, nak katanya gharib pendapat dia. Walaupun pendapat dia pelik, tapi diguna pakai sebab dia ni terlalu siqah, dan orang yang ambil dengan dia pun siqah. Maka jadilah pendapat dia gharib nisbi kepada negeri Madinah saja. Madinah saya keluarkan fatwa macam tu. Kita pun kadang-kadang benda-benda macam ni ustaz tak setuju sangat masuklah YouTube. Bukan semua orang faham ilmu yang mendalam, terutamanya bab aurat. Kalau dia telanjang bogey macam mana nampak orang, semua tu tak, ustaz tak apa setuju sembang dalam kuliah yang biasa. Dia akan jadi benda betul, jadi fitnah pasal kita tak bagi faham dengan cara yang betul. Biar kita didik masyarakat benda yang banyak yang zahir pun orang tak faham lagi. Banyak lagi khazanah ilmu. Kadang kita ni, kita nak tunjuk kehebatan kita, masalah aurat lah Imam Malik, kita tak, jangan benda tu lagi. Biar kita ikut budaya kita yang sentiasa pakai seluar bawah daripada lutut. Okey, please ustaz, please kekalkan budaya yang baik. Yang tak elok ni kita tegur. Yang potong rambut kat belah sini, yang keluar kat belah sini, yang ustaz-ustaz sunnah pakai ketat, jubah ketat sampai nampak pungkot, itu semua lebih utama. Bagi ustaz lebih utamakan lagi. Lah ni kita tengok penampilan ustaz-ustaz muda hari ni yang sunnah dah jadi pelik dah. Dah jadi pelik dah, nampak tak? Kadang-kadang sharing satu macam punya ni, satu macam punya ni, Allahu Akbar. Dan nampak sudut penampilan dia untuk mendapatkan apa nama? Dia nampak pelik dah. Lebih baik sudut tarbiyah diri. Ahsanu muslim akhlaqan, Nabi kata, sebaik-baik nak tahu iman tak iman, tengok sebaik-baik akhlak yang ada pada diri dia. Tadi pagi kita bincang kan, sebaik-baik muslim, lebih baik yang tu. Nampak tak, kita dah tekan benda-benda baik, kita boleh tolong anak murid kita yang kadang-kadang contohnya kita mereka kelas dalam keadaan pakai yang tak sunat, tegur tu lagi bagus. Kadang-kadang anak murid kita memainkan apa nama, see me di kot belakang, dia tulis apa kan, see me first, katalah orang duduk semayang kena tengok hang ke. Macam-macam tulisan, walaupun dia tulis kat situ apa nama, medu tajudid, lihatlah tu semua tak digalakkan dalam semayang. Kalau Albani ni semua ni dia suruh buka baju tu, dia buat di luar, lebih baik daripada hang sangkut daripada badan hang. Itu ulama hadis, nampak tak, yang tegas. Itu lebih baik, pasal mengganggu ibadat. Termasuk Nabi sendiri pun, ni sitan depan ni, Nabi runtun kata ke Aisyah, benda ni ganggu aku Aisyah. Jalur-jalur je, tak ada apa pun. Benda ni warna-warni dalam masjid ganggu aku. Pasal tu tukarnya kepada, tengok Kalau tidak macam-macam bunga, macam-macam. Kita semayang, kita fokus. Kita boleh kira bunga 1, 2, 3, 4, 5. Kita tak boleh tipu diri kita. Walaupun ustaz sendiri pun, ustaz berdiri, ustaz nampak Kaabah, nampak atas Kaabah tu ada dapat bunga, bawah ada apa bunga, automatik dia ganggu pemikiran kita, tak boleh fokus pada semayang.
Banyak benda kita nak betul. Pasal tu kita mengaji dengan ulama hadis, mustahil ada warna putih saja dia. Sempat semayang dia putih, tak mahu warna lain. Dan dia bersifat dengan pakaian yang sebab dia kata, aku nak bersih Rasulullah sentiasa dalam kena tahir. Nampak tak? Kita kadang-kadang nak mengaji, kita tiru ulama yang ada Rabbani. Dia didik diri dia, nak didik masyarakat. Kadang kita nak didik orang, kita sendiri pun tak terdidik. Kan? Ustaz tak berapa setuju sangat-sangat dengan ustaz-ustaz sunnah hari ni yang dressing dia sama sendat. Kalau ni kan fashion, jubah dia melekat-melekat. Dia melekat kat sini, melekat kat sana, melekat kat sana. Ni jubah kepala otak apa? Sampai ulama dulu kalau dia pakai pakaian yang melekat ni, dia ambil satu lagi jubah bodi atas nak tutup, tak mau tunjukkan aurat dia. Allahu Akbar. Adab ni kita kurang banyak. Kan pada kita nak pulun ilmu ni haram ni halal. Ayo karpulai pada. Dengan 13 tahun Rasulullah dah ada di Mekah. Kerja dia nak bagi betul hubungan kita dengan Allah, akidah dan akhlak. Itu penting. Macam mana kita mengaji pun bagi cantik peribadi sebagai seorang Muslim, orang Islam. Kita tampil, kita tak perlu tegur banyak. Pasal tu Nabi sayang kat anak dia Zainab. Zainab tak boleh tiap macam Fatimah. Fatimah mulut boleh tahan. Turun tak anak Hasan dah usaha mulut macam mak dia. Hasan jangan main daripada dia tu, nak cucu Rasulullah tu. Mulut silap sikit nak tegak, silap sikit nak tegak. Depa jenis boleh tahan, dia turun macam mak dia Fatimah. Tapi Zainab, dia tak banyak, dia tak reti bersembang. Tapi peribadi dia, setiap kali ayat Quran turun, dia beramal. Yang menyebabkan Yahudi di sekitar bumi Mekah boleh masuk Islam dengan akhlak Zainab. Islam dah bukti dah. Orang tertarik dengan cara kita. Macam tadi pagi kita mengaji, Nabi SAW sebelum Nabi hantar kepada raja-raja untuk masuk Islam, Nabi perkenalkan cara syariat Islam. Bila masuk waktu sembahyang, kami berhenti nampak tak? Nabi suruh orang kafir tu ikut. Nampak tak? Kalau nak bersih diri, bagulah zakat tak masuk Islam pun, tapi Nabi suruh beramal dengan syariat agama. Dia beramal. Kalau bunuh orang, hukum dia kena bayar 100 ekor unta dia. Sampai tak cari kita bagi kan. Tengok Rasulullah tak perkenal pun. Macam tu ustaz kita macam pagi tadi, kawan kita yang kafir, dia tahu hari jadi kita. So dia kata jom kita keluar makan. Kita kata kat dia, hari Isnin I puasa. Alamak, you tahu hari ni hari apa? I tak tahu. Hari ni you punya birthday. Kita diri kita tak tahu hari jadi, kawan rapat kita tahu hari jadi kita. Kapiak pula tu. Dia ingat dia dah beli kek dah. Oh, I nak celebrate dengan you lah. Tapi kita pasal kita faham agama, tak apalah. Kerana agama kata nak raikan dia, aku buka puasa kena sunat. Kita perkenalkan kat dia. Oh, boleh buka puasa? Boleh, kerana raikan ni. Fahaman dia akan, kita perkenalkan agama dekat diri dia, walaupun dia tak masuk Islam. Nabi suruh perkenalkan syariat. Nabi kenalkan syariat dulu, barulah Nabi hantar surat kepada raja-raja untuk masuk Islam. Setelah Nabi perkenalkan syariat. Tengok kehebatan Islam, nampak tak? Allahu Akbar kabirah. Uslub dakwah kita selalu kena ke depan, nampak? Okey. Macam tu kita duk main di atas ni pun. Duk main di atas, wah. Di bawah tu, geng siapa kah? Dia tengok, mereka ni pun macam kami juga. Kami, kita pun nak tangga bisik, woi, celaka bila nak balik. Macam tu. Ya Allah, walaupun dia tengok, dia kata, Masya Allah, mereka ni pakai bagus. Aku senang mereka ni. Datang senyum dekat aku, kadang, walaupun kita senyum, salam dekat dia, kita sampaikan syariat agama. Suruh senyum dekat, suruh salam. Nampak tak? Cara dia nak, dia terfikir otak. Mereka ni semua, dia main semua best. Parking senang, cakap senang, semua malas. Tak bising, tak apa. Dia beza dengan diri dia, wah dengan kita lain. So kurang-kurangnya benda tu boleh enjak diri dia. Macam mana boleh jadi macam ni ya? Apa ada atas boleh ke saya mau datang? Tengok. Dia nak main pun, dia terbuka hati. Apa benda dia buat di atas ni? Nampak tak? Kita tak perlu tarik orang kena main lah, tapi dengan akhlak kita dia boleh main. Nampak tak? Baik. Pasal tu Nabi kan, Allah akan tanya kita, apa nak buat kuliah di sini, berapa ramai di bawah yang bagi kuliah? Betul?
Berapa ramai digulat, macam mana? Apa sewa tempat macam ni, sewa paling dangerous sekali. Yo, nampak tak? Macam-macam dah ada kat bawah tu. Dengan minum, dengan macam-macam dah ada. Apa tindakan kita? Mau tak mau, hati kita tak reda, kita doa untuk mereka. Mereka akan tarik kita, usung kita. Apa pentingkan diri, apa lupa kami. Kami duduk senyum, kami jaga apa. Ayo, apa khabar? Kami bagi ucap, apa bukan ucap dulu. Mau pergi mana Ustaz? Alamak, mereka kenal Ustaz Alim. Mereka ingatkan kawan mereka. Bukan kan? Allah Akbar. Oleh sebab tu masalah C ni kita gharib. Gharib nisbi ni kot kawasan, faham kan? Kalau kawasan tu main daripada Mekah ataupun daripada bumi Syam, tapi dengan syarat apa dia? Dengan syarat di siqah. Tu kena faham ke jenis-jenis. Yang ke D pula. Kerana diriwayatkan oleh penduduk negeri tertentu, daripada penduduk negeri tertentu pula, seperti kenyataan mereka diriwayatkan secara menyendiri daripada penduduk macam Basrah. Basrah ni kita kata penduduk yang hebat di Iraq. Bumi Basrah ni bumi siapa dia? Bumi Basrah ni bumi Anas bin Malik. Setiap kali mai daripada hadis daripada negeri Anas, dia anggap negeri. Kan tadi dia kata satu negeri tu mesti orang tu siqah berbanding dengan yang lain. Okey. Yang keempat pula dia kata, contohnya mai daripada Basrah. Basrah ni daripada Anas bin Malik, daripada Basrah, daripada penduduk Madinah, atau diriwayatkan secara menyendiri oleh penduduk Syam dari penduduk Hijaz. Macam ni. Tadi dia kata apa nama? Tadi dia kata C dengan D ni berbeza. Dengar. C ni katalah negeri Pulau Pinang, diriwayatkan oleh mufti Dewan Syafi'i. Berbeza dengan semua mufti yang ada keliling. Kan? Bila dia keluarkan fatwa tu, orang yang dengar fatwa tu negeri yang sama juga. Penang. Dia mengajak di Penang. Siapa dengar? Orang Penang lah dengar. Nampak tak? Orang Penang dengar. Dan dia siqah, orang yang dengar tu siqah. Maka kita boleh ambil. Yang keempat berbeza. Yang keempat, dia daripada Syam, ataupun kita kata dia daripada Basrah, tempat Anas bin Malik. Anas bin Malik yang cerita benda tu di Basrah, tapi dia dengar daripada Anas bin Malik pada orang lain. Orang lain tu tak cerita. Dia katalah dia duduk di apa nama, dia Anas bin Malik cerita benda tu duduk di mana? Duduk di Iraq. Basrah ni Iraq. Basrah. Tapi dia kata ni main daripada Anas. Dan orang yang cerita ni kata kami dengar daripada Anas di Basrah. Dan orang yang cerita ni pula, dia tak riwayat, dia cuma pergi cerita kepada orang Madinah. Dia pergi cerita dekat orang Madinah. Dan orang Madinah tu yang bercakap pula orang siqah. Macam mana nak cerita boleh ambil sikit tak? Boleh faham kan? Boleh tak? Sikit. Pasal D ni ada faham tak faham, dia tak faham dia. Faham kan? Boleh tak? Nak tarik sikit je. Okay. Lepas tu nak habis dah, masa lagi 5 minit. Jangan ke mana? Masih lagi rancangan yang sama. Macam tu lah kita kena. Pasal Ustaz nak kena semayang kat sana. Pembahagian lain. Apa ini dulu? Senang je. A, B, C, D. Dia guru, dia mudah faham pasal dia mengajar kat sana. Dia mengajar tempat Ustaz. Apa doa kat Ustaz banyak-banyak. Bulan 9 ni Ustaz boleh balik. Sediakanlah balik. Amin ya Rabbal Alamin. Segala ujian datang daripada Allah. Hei manusia, ya Allah dia tuntut aku. Hei manusia, apa ni? Tak payah ambil ni lah, boleh kan? Boleh. Hei manusia, dia ada C tadi, C dengan apa D kan? C dengan D ada beza. C ni kata orang Pulau Pinang. Okey, Pinang yang riwayat kata ni orang siqah yang boleh kita percaya. Yang boleh kita percaya dia. Okey? Dan orang yang dengar dia pun juga daripada Pinang. Rakan juga.
Dah. Apa kiri? Ni Penang satu daerah, satu negeri. Dia kata yang sini satu negeri, satu kawasan yang diriwayatkan. Kalau dia cakap, maka jadilah kita kata hadis gharib nisbi ni. Hadis gharib nisbi. Di ni pula daripada Basrah, daripada Iraq. Daripada Anas bin Malik. Iraq ni pula orang siqah. Iraq ni pula orang yang betul-betul percaya alim. Anas bin Malik khadam Nabi, nampak tak? Tapi orang yang dengar keliling dia ni, yang dengar keliling dia cuma cerita kepada Alul Madinah. Okey, yang cerita dekat kita ni Alul Madinah. Dia tak nampak, dia tak dengar, tapi dia dengar daripada orang yang duk keliling ni. Orang yang mengaji di Iraq ni, dia cerita. Tapi orang-orang ni, nama riwayat hadis tak ada. Dan orang Madinah pula kata, kami dengar hadis daripada Iraq melalui orang-orang sekian-sekian ni. Tapi dengan syarat, yang Madinah ni pun siqah macam dia. Faham tak? Yang ni pasal dia tengok ni siqah ni, dia mengaji ni. Ni Ustaz Alim, lepas tu apa nama? Kapten. Memang duduk kelas dengar. Yang ni satu kawasan. Yang ni pula apa nama alul apa nama tok guru dia Anas bin Malik. Di sini ada kapten, tapi kapten tak riwayat hadis. Kapten cuma cerita kepada Alul Madinah. Alul Madinah ni pula dengar dia cek balik daripada Anas, okey. Daripada Anas kata dia okey. Masa yang Alul Madinah ni pun okey. Maka hadis ni pun kita nama dia hadis gharib nisbi. Kawasan yang berbeza. Nanti dia bagi contoh. Boleh faham tak ni? Apa faham tak faham? Angguk sudah masa aku nak habis 2 minit. Boleh faham dah? Maka kita ambil apa nama A, B, C, D. Buku ni simple sebenarnya, tapi kita jangan ambil mustalah hadis pakai satu dulu. Kalau banding macam-macam pening. Saat ni pula Imam Khattabi kata macam ni, Khatib Baghdadi, kita tak mau macam tu lagi. Kita ambil yang satu dulu. Buku ni masih lagi kita ambil pendapat Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani. Satu kan kita bahas dulu, satu ni dulu. Pasal mustalah ni macam-macam, macam matematik lah, kaedah ni, kaedah tu, kaedah ni, takut kita pening. Maka kita nak kenal kata hadis yang diriwayatkan oleh seorang. Nama hadis ni hadis gharib nisbi. Ada kata ada 4. Pertamanya, dia sendiri bersiqah. Betul? Pertama, dia sendiri bersiqah. Yang kedua, dia siqah, orang yang dengar pun siqah. 2. Yang ketiga, kadang-kadang dia datang nisbi, negeri itu saja cakap, negeri orang lain tak cakap. Tapi dengan syarat, dia tu sendiri siqah, dan orang dengar tu siqah. Badak, dia pusing tu. Yang keempat ni pening sikit. Dia pening sikit. Daripada yang keempat ni mai daripada Arul Iraq, dia kata Basrah, daripada Anas bin Malik. Bila Anas bin Malik terpisah dengan sahabat. Pasal bila mana dia berhijrah daripada Madinah pergi di Iraq, banyak ilmu dia tak turunkan pada sahabat. Dia sendiri yang tahu tentang peribadi Nabi, tengok akhlak Nabi. Yang tu nak confirm daripada Alul Madinah. Pasal dia duduk di Madinah. Anas bin Malik asal usul duduk di Madinah. Tapi bila dia berhijrah di Iraq, di Basrah, banyak yang dia tak terkata lagi. Okey, maka bila Anas bin Malik cerita kepada penduduk Iraq, hadis ni mai pada Anas bin Malik, penduduk Iraq dengar. Penduduk Iraq pula mai pula ziarah Madinah. Anas bin Malik cerita kat kami macam tu. Maka orang yang kenal Anas bin Malik, orang Madinah ni, ambil daripada Anas bin Malik seorang saja. Kalau macam tu, seorang ni kata aku percaya dengan Anas bin Malik. Aku ada percaya dengan Anas bin Malik. Sini seorang, berbeza tempat seorang dengan syarat, ini orang yang siqah, ini orang yang siqah. Barulah terjadi nama dia hadis gharib nisbi. Pasal hadis gharib nisbi ni memang susah sangat-sangat. Nampak dia muncul hadis gharib nisbi ni kebanyakannya pada zaman Sayyidina Omar. Omar banyak fatwa dia banyak. Sebagi tadi kita dengar masalah 2.5% kumpulnya setahun. Bila harta terkumpul setahun, kena keluar 25%. Kalau kira orang kebun 10 daripada 10 hasil dia,
yang ni pula 2%, yang ni, itu semua nisbah zakat tu yang keluarkan dia adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, jangan kita kata ada nah, ada tuan nah, ada semua pada Sayyidina Umar yang berani mengeluarkan. Maka pasal tu fatwa ni tak dikeluarkan orang lain, dia saja keluar. Kita namakan nisbi kepada Sayyidina Umar. Pasal apa kita boleh ambil fatwa dia? Pasal dia boleh dipercayai. Nabi sendiri percaya tentang dia, dan dia sendiri faham agama secara betul. Orang nak keluarkan fatwa ni, dia betul-betul nampak hatta wasala ila nazar, dia nampak agama jelas. Cakap masalah puasa, nampak semua puasa. Cakap masalah mandi, dia nampak semua hadis ke mana-mana, semua nampak. Riwayat sahabat semua nampak. Sampai tahap tu, maka kita namakan dia siqah dengan ilmu dia. Sayyidina Umar bukan calon-calon manusia. Nampak tak? Pasal tu hadis berkenaan dengan gharib ni, orang akan berbahas terlalu banyak cerita saja. Umar al-gharib, Umar benda pelik, gharib. Innamal a'mal biniyat, daripada hadis Sayyidina Umar. Boleh faham kan? Ada soalan? Kalau Ustaz nak masuk banyak-banyak, saya nampak tak reti, apa kena rehat sekejap. Berjumpa dengan Imam Nasa'i, Imam hadis pula. Pada kita tengok macam mana Imam Nasa'i nak baik apa. Ada soalan? Dia langkah, dia pusing, dia duduk. Sudah, aku tak mau dah ni. Ada soalan ke tak ada soalan? Ustaz boleh pelan-pelan bergenjam, pelan-pelan nak jumpa dengan apa nama Ustaz Alim Al-Mubarak. Dia tengah ada masak hari ni, nasi minyak. Nasi minyak sama sini berbau. Itulah keberkatan ulama ni, masak kat rumah dia, di sini boleh berbau. Kan? Hampa masak macam mana pun takkan sampai sini kan. Ustaz tutup majlis dengan baca bernama tasbih, boleh nak? Subhanakallah syarra la ilaha illa antas. Jadi apa nama Ustaz tak ada apa-apa pengumuman pun, cuma Ustaz nampak banyak orang baru petang ni kan. Sebenarnya malam orang lain, tapi tak apa. Macam apa nama yang bulan sudah hampa ambil apa nama Omega kan, produk apa nama untuk apa nama kolesterol.